nanti di surga kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan kita bisa menyembahmu dan memujimu Tuhan. Kau memang sangat baik dalam hidup kita Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. 哈利路亚，赞美主， Lagu dan pujian yang luar biasa dari adik kita. 就是从我们的孩子中有很美的赞美诗歌。 Nah, saudara, di malam ini kita kedatangan tamu yang istimewa, 今天我们有特别的一位嘉宾， yaitu satu keluarga bahkan beberapa keluarga, saudara, yang terpapar COVID-19. 就是有几个家庭，他们已经被冠状病毒所侵略。 Sebentar kita akan mendengar kesaksiannya, 等一下我们有听他们的见证， keluarga Pak Pendi, 就是把 Fendi 的家庭， sahabat kita. 我们的朋友， Ya, bagaimana Tuhan mengizinkan seluruh keluarganya melewati masa-masa yang sukar. 上帝怎样允许他的全家人经历这困难的时期？ Mari, sebelum itu kita mau melihat bagian firman Tuhan. 在这之前，我们又看圣经， Karena itu kita berdoa. 所以我们来祷告。 Bapa di dalam surga, 天父上帝， sungguh benar Tuhan, 真的主啊， di saat kami merasa tidak ada jalan, 在我们感到没有出路的时候， Engkau membuka jalan buat 你 kami. 为我们开路。 Kami bersyukur Tuhan, 主啊，我们感恩， Engkau melatih kami 你训练我们， untuk berperang, 让我们在征战 untuk 中 melewati masa-masa yang sulit, 经历这困难的时期。 dan kami siap untuk menjadi pemenang. 我们预备好成为得胜者。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Dalam nama Tuhan 奉 Yesus 主耶稣的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Nah saudara, 弟兄姐妹， tema kita hari ini adalah teruji. 我们今天的主题就是被考验。 Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13, 在哥林多前书13章的13节， firman Tuhan berkata, demikianlah pada akhirnya ketiga hal inilah yang tinggal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. 神的话语告诉我们，如今长存的有信、有望、有爱，这三样其中最大的就是爱， Dan yang terbesar adalah kasih. 最大的就是爱。 Nah saudara, untuk sampai pada kasih Tuhan, 弟兄姐妹，我们要到达上帝的爱中， untuk sampai pada mujizat dan penyertaannya, 我们要到达他的神迹和他的同在中， kita harus melewati apa yang namanya ujian. 我们一定要经历所谓的试验。 Saudara, kalau teruji itu berarti sesuatu yang sudah diuji. 弟兄姐妹，如果所谓的试验就是有一些东西是被考验的， Banyak sekali hal-hal di dalam hidup kita 在我们生命当中有很多的事情， yang harus diuji dulu sebelum kita memakainya. 在我们还没有使用它之前，一定要被考验。 Sebuah produk harus diuji dulu, 一件产品一定要先试验， melewati ujian. 经过了这一个考验， Ada sertifikat, ada surat resmi, 有它合格的证书出来， baru bisa dijual ke masyarakat. 才能够为大众来贩卖。 Contoh obat misalnya. 比如说药物， Obat itu harus diuji dulu 药物一定要被试验， sebelum dia bisa bermanfaat bagi masyarakat. 在它还没有被大众来使用的时候， Karena itu ada laboratorium spesial menguji obat. 所以呢，就有特别的这一个实验室来试验这一些药物。 Apakah barang ini sudah aman atau belum? 这件产品是否已经安全了呢？ Yang terakhir, 最后， vaksin COVID-19 ini seluruh dunia sedang menguji. 就是冠状19病毒的疫苗呢，全世界都现在在试验当中。 Belum ada vaksin sampai sekarang, kenapa? 为什么到现在还没有它的疫苗呢？ Karena belum selesai ujiannya, 因为它的试验还没有结束， belum terbukti. 还没有被见证、印证， Keamanannya belum terbukti, 它的安全呢还没有被印证。 lalu efektivitas pengobatannya, efektivitas terhadap
virus itu belum terbukti, 还有呢，对于这些病毒的反应能力呢，还没有被真正的证实。 saudara perhatikan, 弟兄姐妹，你要注意， sesuatu yang belum teruji 一个还没有被试验的东西， itu ternyata tidak bernilai. 原来是没有价值的。 Walaupun sudah siap di gudang, tapi nggak bisa diberikan kepada masyarakat. 虽然已经准备好了在这一个堆场当中， Karena belum teruji. 但还不能够使用，因为还没有被试验。 Jadi ujian sesungguhnya 所以真正的试验呢， itu menentukan apakah kita ini punya hidup yang berharga atau tidak. 能决定我们的生命是否有价值。 Alkitab berkata, 圣经告诉我们， ujian itu pasti datang. 试验一定会来到。 Tinggal kita melihat apakah dasar yang kita bangun itu berasal dari pasir atau dari batu. 只让我们等待来看，我们是从根基的沙的根基，还是石头的根基而建造。 Itu Alkitab katakan dalam Matius pasal 7. 这就是在马太福音7章圣经里面告诉我们的。 Jadi dasar dan bangunan itu harus diuji. 所以呢，建筑的根基也一定要被试验。 Dan saya juga percaya COVID-19 ini, pandemi yang meluas di seluruh dunia ini juga adalah ujian buat kita. 但我也相信冠状病毒在全世界的大流行中，也给我们一个考验。 Apa yang diuji? 我们要考验的是什么呢？ Tadi yang sudah kita baca. 就是刚才我们所读的 Iman, 信、 pengharapan, 望， dan kasih. 还有爱， Itu perlu diuji. 这一切都需要被试验。 Tuhan perlu melihat 上帝他需要看到 bagaimana iman kita sebetulnya 我们的信心是怎么样的呢？ kepada Dia. 向着他， Tuhan perlu tahu 上帝也需要知道 apakah kita masih berharap kepada Dia 我们是否还盼望在他里面。 sampai hari ini. 直到今天， Nah, mari kita lihat satu persatu. 我们一个一个的来看， Iman, bagaimana iman itu diuji? 信心是怎样的被试验呢？ Saya berdoa agar saudara lulus dari ujian iman yang sedang kita jalani saat ini. 我祷告弟兄姐妹能够通过现在这个情况的信心考验， Seperti kita tahu seluruh dunia belum pernah mengalami ini. 就好像我们所知道的，全世界还不曾经历过这样的事。 Dulu pernah ada virus Spanyol ya 100 tahun yang lalu. 就是100年前有西班牙病毒， Tapi tidak seluas ini. 但不会这样的广阔。 Karena kita bisa mengerti saat itu transportasi pesawat masih terbatas. 因为我们可以明白那时候的交通工具是有限的。 Sekarang ini seluruh dunia menjadi takut dan tercemar. 现在呢，全世界都在惧怕跟惊慌当中， Karena orang begitu begitu mudahnya pindah berpergian dari satu daerah ke daerah yang lain. 因为人呢从一个地方要去到一个地方是这样的容易。 Seluruh dunia mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan. 全世界都在经历惧怕跟恐慌当中， Dan akan terjadi ujian-ujian yang akan menguji iman kita. 所以呢，又来试验我们信心的已经存在了。 Apakah kita tetap bertahan sebagai orang Kristen 我们是否仍然持守住身为一位基督徒， atau kita menjadi goyah dan tidak percaya? 或者是我们游动跟不相信？ Nah, saudara, 弟兄姐妹， ujian terhadap iman ditentukan yang pertama oleh pengetahuan saudara tentang firman Tuhan. 信心的考验呢，就是关于在你是否了解圣经话语的能力。 Seberapa jauh saudara kenal firman Tuhan, sedalam itulah iman itu saudara untuk bertumbuh. 你有多了解圣经，你就多深的明白神这一个灵里的成长。 Contoh Nabi Nuh saudara, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. 比如挪亚在希伯来书17章的第7节， Hanya dengan iman dia berani membangun bahtera di atas bukit, di atas gunung. 只是以他的信心呢，他勇敢的在山上建立了这一艘方舟。 Bahteranya besar saudara, bukan seperti pongpong, tapi sangat besar sehingga seluruh binatang bisa masuk. 因为这一艘方舟是非常大的，不是小船，而是所有的动物都能够进去。
Nabi Nuh harus membuat itu sesuatu yang baru pertama kali dia alami. Lalu buatnya pun di bukit, di gunung. Sungguh tidak masuk akal. 所以诺亚呢，他也是在一生当中经历这样的事，而且这是不合逻辑的。他建的方舟是又建在山上， Apa yang dia bayangkan sehingga dia tekun membuat bahtera itu dan yakin bahwa bahtera itu akan mengeluarkan dia dari masalah. 是什么造成他有这样的一个信心跟决心呢？让他知道他会从最安全的从这一艘方舟中出来。 Saya tidak bisa membayangkan 我无法想象， karena Nabi Nuh mungkin juga belum pernah melihat yang namanya banjir. 因为挪亚先知他也可能不曾遇见所谓的洪水， Mungkin pikirannya air laut yang akan masuk. 可能他想象的是海水会进入， Dia tidak terbayang kalau ada hujan yang begitu deras 他也无法想象有这样大的雨 selama puluhan hari. 下了几十天， Semuanya dia tidak tahu. 所有一切他都不知道， Gelap bagi dia. 对他来说都是黑暗的。 Tapi saudara, 但弟兄姐妹， kuncinya ada pada ketaatan. 他的要诀就是顺服， Ada pada ketekunan. 就是他的坚持。 Firman itu seperti benih, saudara. 神的话语就像种子， Kalau saudara taat mengerjakan dan melakukannya, 如果我们忠心的去做跟行， benih itu akan menjadi besar dan berbuahkan pertolongan dan mujizat. 这个种子呢将会成长，而且生出了帮助跟神迹。 Percayalah melalui firman akan ada tumbuh hal-hal yang akan menjadi jalan keluar buat masalah saudara. 所以相信呢，我们透过成长信心，而能够经历了解决所有的问题。 Iman dan itu berarti mengandung firman yang dilakukan. 信心就是以神的话语来行， Ketaatan yang dikerjakan. 就是我们的顺服， Ketekunan yang sungguh-sungguh seseorang yang ingin bertahan. 就是一个人他认真的坚持 Dan pengenalan akan Tuhan. 认识上帝， Sehingga Tuhan berkata, jangan takut. 直到上帝告诉你说不要 Sebab 怕， aku menyertaimu. 因为我与你同在。 Saya berdoa, 我祷告， saudara dapat mempertahankan iman saudara 弟兄姐妹能够持守住你的信心， di tengah-tengah goncangan dunia ini. 在世界游动 Di 当中， tengah-tengah ujian buat iman saudara. 在你信心试验当中， Sebab firman Tuhan berkata, 因为神的话语告诉我们 jangan takut. 不要怕， Sebab aku ada bersamamu. 因为我与你同在。 Don't be panic. 就是在这一个， I am with you. Aku bersamamu. 你不要惧怕，我与你同在。 Saatnya saudara diuji 是时候，弟兄姐妹被试验了， dan tunjukkan kemenangan itu. 把这一个得胜表现出来。 Yang kedua saudara, 第二点，弟兄姐妹， pengharapan kita juga diuji. 我们的盼望呢也被试验。 Ibrani 6 ayat 19 dan 20 berkata pengharapan itu seperti sauh atau jangkar yang akan membuat kita mantap dan tidak goncang. 所以呢，希伯来书6章的这个20节告诉我们，我们的信心是恒久忍耐的，是无法被推倒的， Kuat dan kokoh. 是很坚固跟刚强的。 Begitu dilabuhkan 当被侵略的时候， bisa jadi pegangan. 但是当去做的时候，可以成为我们所捉住的。 Bagi kapal sebesar apapun 无论多大的一艘船， tidak akan goncang. 不会游动， Kuat sekali. 是非常坚固的。 Nah saudara, 弟兄姐妹， ada seorang ahli teologi Viktor Frankl berkata bahwa orang yang putus asa adalah orang yang tidak mengerti kenapa dia harus menderita. 有一位圣经学者 Victor 他说，一个没有信心的人，他们不知道他们所盼望的是什么， Dia hanya berhenti pada why, kenapa. Dia hanya berhenti pada kenapa saya harus mengalami ini. 他只停止在为什么我必须经历这样的事。 Dia tidak mengerti tujuan daripada penderitaan itu untuk apa. 他不明白从这个苦难中是为了什么。 Orang yang seperti ini saudara 这样的一个人 akan mudah putus asa. 就很容易的失望， Karena tidak tahu tujuan penderitaan itu untuk apa. 因为他不知道
苦难的目的到底是什么？ Pesan saya hari ini, 今天我所有的信 saudara 息， kenali 就是弟兄姐妹有知道， bahwa ujian iman, ujian pengharapan, 信心的试验、盼望的试验， tujuannya adalah supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. 目的就是让我们越来越亲近上帝。 Kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. 我们知道我们的生命是属于上帝， Dan ujian terhadap iman kita dan pengharapan iman kita akan menghasilkan ketekunan. 所以呢，我们盼望跟信心中的这一个试验，就让我们能够坚固， Dan itu akhirnya akan membangun karakter kita. 最后能够建立起我们的品格。 Hari ini saudara, 今天弟兄姐妹， kita mungkin boleh helpless. Helpless artinya tidak berdaya. 可能我们是在不能够当中， Tetapi jangan saudara hopeless atau putus asa. 但希望弟兄姐妹不要绝望。 Helpless adalah keadaan, tidak berdaya adalah keadaan, situasi. 因为不能够的时候是在任何的情况当中， Hampir semua kita mengalami itu. 我们所有的人都在经历这 Bahkan 件事。 saya sendiri pun sebagai hamba Tuhan mengalami itu. Saya merasa betul-betul tidak berdaya saat-saat ini. 在现在的情况当中，我身为上帝的仆人，我甚至于也感觉到我真的不能够了。 Tapi firman Tuhan justru berkata, 但神的话语告 di 诉我们 tengah， kelemahanmu, 在你的软弱中， di tengah 在 ketidakberdayaanmu, 你的不能够当中， justru di sanalah kekuatan Tuhan akan nampak. 在你在那里就看见了上帝的大 Itulah 能。 pengharapan kita, saudara. 这就是我们的盼望。 Oleh 弟兄 karena 姐妹 itu, 所以呢， putus asa adalah keputusan. 绝望是一种决定， Namanya saja putus, artinya kita yang memutuskan. 它的意思是绝望就是我们自己去断开。 Saya berharap saudara tidak memutuskan yang salah. 我希望大家能够不会做下不正确的决定， Jangan memutuskan asa, 不要绝望， tapi tetaplah memiliki iman dan pengharapan 但仍然的要拥有信心跟盼望。 walaupun kita sedang helpless atau tidak berdaya. 虽然我们在不能够当中， Ini menjadi penting saudara. 这是很重要的，弟兄姐妹， Buanglah rasa kecewa, 把你的失望丢弃， bangkitlah dari segala kegagalan, kelemahan kita. 从我们的软弱失败中兴起， Percayalah pengharapan kepada Tuhan 相信盼望在上帝里面， akan membawa saudara pada jalan keluar 将要把弟兄姐妹带到你的出路中， dari setiap masalah 从一切的问题中 dan persoalan saudara. 和你的问题。 Yang terakhir saudara, 最后，弟兄姐妹， kasih. 爱， Kasih kita juga diuji saudara. 我们的爱呢也被试验。 2 Timotius pasal 7 berkata bahwa aku memberikanmu kepadamu bukan roh ketakutan tetapi kasih dan ketertiban. 提摩太后书2章告诉我们，我所给你们的不是胆怯的心，而是刚强仁爱谨守的心。 Artinya kalau saudara sekarang dicekam rasa takut, 意思就是现在，如果你在惧怕当中、 rasa khawatir, 担忧当中， sudah saatnya saudara berurusan pribadi dengan Tuhan. 是时候你跟上帝有关系了。 Sebab apa yang tetap tinggal di dalam Dia, 因为无论你在它里面是 maka 什么， firman berkata Dia akan tinggal di dalam saudara. 所以神的话也告诉我们：你若在我里面，我就在你里面。 Berkali-kali saya sudah ingatkan kita semua, 每一次我都提醒大家， menjadi Kristen berarti kita melayani perasaan Dia, 成为基督徒，我们就是服侍他的感觉， bukan perasaan kita. 不是我们的感觉。 Hidup ini adalah tentang Dia. 这个生命就是为了他。 Kalau saudara mau masuk dalam kasih Tuhan, 如果弟兄姐妹要进入他的爱中， saudara harus sadari 弟兄姐妹一定要知道， tempat yang paling aman 最安全的地方 adalah kita hidup di dalam Dia. 就是我们活在他里面。 Rencana kita harus rencana Dia. 我们的旨意、计划一定是他的计划， Keinginan kita harus keinginan 我 Tuhan. 们的需要就是他的需要， Tujuan hidup kita harus tujuan Tuhan. 我们生命的目的就是上帝的目的。 Kalau kita ada di sana, saudara, 弟兄姐妹，如果我们在那里， kita sangat aman. 我们非常的安全， Bahkan dalam segala keadaan. 无论在任何的情况当 Nah, 中， saudara, sebelum 弟兄 kita 姐妹， mendengar firman Tuhan atau mendengar kesaksian dari Pak Pendi sekeluarga, 还没有听把本地一家人的见证之前， saya ingin bacakan satu ayat buat 还 saudara. 要再为弟兄姐妹读一节的经文， Mazmur 18 ayat 2. 诗篇第18章的第2节。 Mazmur yang ditulis oleh
Raja Daud atau pemazmur Daud ya. 诗篇 Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Sungguh luar biasa, saudara. 是的，弟兄姐妹真的很了不起。 Daud di tengah-tengah keadaan yang sangat genting, 大卫在非常困难的时刻， dia sedang ada dalam cengkraman kematian karena dikejar oleh Saul. 因为那时候他被扫罗所追寻而被在死亡的逼迫中， Dia naikkan doa-doa ini. 他兴起了这样的祷告。 Baik saudara, 弟兄姐妹， mari kita dengarkan 我们来听， kesaksian dari survivor COVID-19. 就是中了冠状病毒的会友 Saudara kita Pak Pendi dan Ibu Esther. Pak Pendi 跟 Ibu Esther， Selamat mendengarkan. 我们祝福你们来听。 Shalom, terima kasih untuk waktu dan kesempatan saya boleh bersaksi mengenai keluarga besar kami yang mengalami wabah virus corona. Baik, saya mungkin akan bercerita dari sisi sakitnya ya, mungkin lebih menarik ya. Bagaimana kami terjangkit? Kami terjangkit itu karena salah satu ipar saya yang tinggal serumah, menurut tracing ini dia ada kegiatan di luar sehingga menjadi carrier dan membawa, tanpa dia sadari, membawa virus ke rumah. Nah, jadi saran di rumah saja juga tidak berlaku buat kami. Kalau seandainya ujian itu datang ya kita semua harus siap. Baik, gejalanya saya batuk kering, demam, maksudnya dengan panas di atas suhu badan 37,5 ke atas ya memang, dan nafas tersengal-sengal, mudah lelah, maksudnya sedikit kegiatan saja sudah nafas jadi mengap-mengap ya, jadi pendek. Nah, itu saja yang kita alami. Selama 3-4 hari kami mengalami hal demikian. Yang sakitnya untuk ini tidak seberapa buat kami ya, tapi justru yang terjadi adalah kami seperti di screening segala seluruh tubuh kami. Saya sampai batuknya sampai pinggang saya sakit karena kebetulan saya ada sakit pinggang atau gejala urat terjepit, saya nggak paham, tapi akhirnya saya sakit pinggang. Nah, istri saya mungkin dia akan juga membagikan kesaksian di saksian, dia asam lambung kambuh. Jadi COVID-nya mungkin hanya batuk, demam dan nafas sengal-sengal, namun untuk sakit yang lain ini yang ikut-ikutan gitu loh. Mungkin itu berbahayanya di situ. Nah, buat kami sendiri selama 3-4 hari ini kami di tes rapid itu negatif ya. Jadi pertama kami dites negatif, terus tes untuk yang kedua kali 5 hari kemudian juga negatif. Nah, beruntungnya ketika kita mengalami sakit ini ada tim medis yang bantu kita. Pak Surya juga ada kirim ya salah satu staf medis untuk sangat membantu kami sehingga istri saya juga bisa diinfus di rumah. Nah, itu yang akhirnya membuat kami secara medis bisa melewati masa-masa kritis mungkin itu ya. Nah, 3-4 hari itu. Nah, setelah itu ketika ipar saya dinyatakan positif, itu
udah 20 hari setelah pertama saya ngalami batuk ya. Itu dari tanggal 13 Mei saya mulai batuk yang intens. Tanggal 29 ipar saya dinyatakan positif COVID. Nah, di situ langsung kami sekeluarga diminta untuk dikarantina oleh Dinkes. Karena kami tinggal serumah, close contact. Baik, itu sekilas mengenai sakitnya. Nah, sebenarnya serangan yang paling kami rasakan itu bukan di sakit secara fisiknya, mungkin lebih ke secara psikisnya. Jadi secara psikologi kami cukup tertekan. Saya pribadi ya, kalau berbicara dari sisi saya, itu saya sangat tertekan dengan pikiran bagaimana istri dan anak ya. Tahu sendiri anak saya sempat dibagikan oleh saudara Yanto tuh ini viral si kembar ya, dan kami juga disarankan untuk tidak baca berita-berita di luar lah itu. Tapi ya saya juga sempat iseng, cuman saya senyum-senyum aja waktu saya baca komen-komen mereka. Baik, nah secara psikis memang serangannya sangat luar biasa. Jadi pikiran sebenarnya yang diserang oleh si jahat ini, karena mungkin secara tubuh dia tidak diizinkan Tuhan, seperti Ayub kali ya, tidak diizinkan untuk menjamah tubuh kita, tapi dia coba serang dari berbagai sisi. Nah, tidak hanya itu, dari keluarga, dari lingkungan, ya banyak berita-berita yang negatif buat kami lah ya, karena wabah corona ini dianggap sesuatu yang nggak tahu ya, seperti aib gitu. Saya juga tidak begitu paham kenapa ya. Nah, yang saya alami itu akhirnya membuat kami susah tidur, susah makan ya. Nah, yang akhirnya ya otomatis larinya ke fisik lagi, jadinya melemahkan fisik kami. Nah, padahal waktu saya dirawat di rumah sakit, kondisi kami sebenarnya sudah stabil. Saya sudah OTG, sudah orang tanpa gejala, tidak ada. Saya malah di rumah sakit tuh aktif melayani yang lain gitu. Baik, nah hal-hal yang membuat kami kuat adalah dari sisi iman ya, pasti karena kami yakinlah dengan Tuhan kita ya, kita sangat percaya dan sangat beriman bahwa ini hanya ujian, dan setiap ujian itu pasti mempersiapkan kami untuk naik level. Iman dan percaya sangat penting, dimana kami juga masih sangat baca firman, juga berdoa bersama. Keluarga kami menjadi semakin keluarga semakin baik. Dan juga support kedua ya, support dari teman-teman. Bagaimana saya ingat Pak Surya waktu di rumah dia sudah kirimkan suster ya. Terus juga waktu kami di karantina di Tanjung Uncang, dia juga telepon ya, Ko Ivan juga telepon untuk memindahkan kami ke Elizabeth, karena ada 2 anak kembar kami yang tidak dilayani dengan baik ya, karena tidak mendapat makan dan nutrisi yang baik di sana. Nah, juga support ketika kami masih ada di rumah sakit, bagaimana ditelepon, didoa oleh rekan-rekan dari Menhop ya, Pak Surya, Ko Ivan yang selalu ngirim makanan tuh, kalau nggak ngirim makanannya gak tanggung-tanggung ya, dari pimpinan perusahaan saya ya. Mereka sangat support ya. Sejak saya gejala sakit di rumah, beliau sudah sering monitor ya. Pak Surya sering monitor juga ketika kami di rumah sakit. Kami terus dimonitor dan dikirimkan makanan. Jadi sangat berlimpah sebenarnya kami di rumah sakit. Cuman sayangnya selera waktu itu masih, ya namanya orang banyak pikiran, selera kurang. Nah, support seperti itu ternyata sangat memotivasi kami, sehingga kami merasa bahwa kami tidak sendirian. Jadi saya sangat sarankan jika nanti katakanlah ada teman, keluarga dan sebagainya yang mengalami dinyatakan positif COVID, kita harus support, karena saya merasa sangat membantu terutama dalam imun mereka. Baik. Nah,
bagaimana kami bisa melalui ini? Kami terus perkatakan, kami doa, kami perkatakan, doa dari rekan-rekan sangat membantu kami, dan itu yang sangat membantu kami untuk survive. Ya, saya rasa itu saja kesaksian dari saya, karena saya pada dasarnya saya OTG, jadi tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan dari sisi fisik ya. Saya sendiri sebenarnya waktu di rumah sakit itu seperti orang sehat biasa. Jadi buat saya, waspada, protokol kesehatan kita jalankan. Ya, kita harus terapkan protokol kesehatan. Waspada dengan corona. Namun untuk takut tidak perlu. Karena selagi kita tidak ada sakit bawaan, bahkan ada sakit bawaan pun, seperti contoh mama mertua saya, beliau ada sakit gula, diabetes. Toh dia juga tidak, dia sembuh duluan dari saya. Bagaimana dia bisa? Karena gulanya terkontrol, gulanya bagus, jadi sama sekali tidak ada masalah. Beliau cuma 5 hari malah di rumah, 5 hari, 7 hari, sekitar 7 hari lah, 7 sampai 8 hari di rumah sakit, sudah keluar. Ya, nah saran dari saya yaitu bahwa kita harus tetap iman kepada Tuhan, percaya dan jaga imun, juga jalankan protokol kesehatan. Karena ada Tuhan kita yang maha besar yang beserta kita. Banyak doa-doa kami di rumah sakit yang dijawab, dan doa-doa dari teman-teman yang di Menhop dimanapun yang kepada kami dijawab dengan segera. Bagaimana keluarga besar kami tidak ada satupun yang mengalami sakit yang parah, semuanya OTG. Dan ada pun yang sakit karena bawaan stres dan pikiran, dan seperti itulah, hanya karena di rumah sakit bosan dan sebagainya. Ya, itu saja kesaksian dari saya. Jangan khawatir, Tuhan Allah kita maha dahsyat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Terima kasih jikalau saya juga diberikan waktu untuk menambahkan sedikit kesaksian yang disampaikan suami saya mengenai keluarga kami yang Tuhan izinkan mengalami COVID-19 ini. Intinya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama sakit penyakit, masalah apa betul juga, seperti yang kami alami yaitu COVID-19 ini, yang mana penyakit ini adalah penyakit yang mematikan ya saudara-saudara. Tapi kita nggak usah takut, sebab Tuhan selalu campur tangan atas kehidupan kita. Kita percaya apapun yang kita alami, ada rencana Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita semua. Dan tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, seperti yang kami alami, keluarga besar kami alami. Hampir semua keluarga besar kami Tuhan izinkan mengalami COVID. Yang lebih parahnya lagi, mama kami, beliau ini ada penyakit bawaan yaitu diabetes, saudara-saudara. Tapi dengan kuasa Tuhan tidak mengalami yang namanya celaka apapun ya saudara-saudara. Malahan orang tua kami sampai saat ini sudah sehat, pulih, dan selalu semangat ya saudara-saudara, dan sudah beraktivitas seperti biasa di rumah, dan kondisinya saat ini juga semakin baik. Puji Tuhan, terima kasih. Dan sedikit masukan dari kami untuk COVID ini, bagi saudara-saudara semuanya, tetap laksanakan apa yang sudah menjadi protokol kesehatan dari pemerintah. Rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Itu yang terpenting, sebab tanpa iman kita tidak akan bisa melakukan apa-apa juga. Dan imun juga kita harus tetap jaga supaya tetap kuat, tetap sehat dalam segala hal. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk bersaksi. Semoga kesaksian kami menjadi berkat bagi kita semua, bagi saudara-saudara di luar sana yang sudah mendengarkan kesaksian kami malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Wow, puji Tuhan, Tuhan dahsyat.
是的，赞美主，真的是奇妙的。 Dia menguji, 他试验， tapi dia juga yang memulihkan. 但他也恢复。 Dia mengizinkan sesuatu terjadi 他允许一些东西发 agar 生， kita menjadi dewasa 让我们成熟， dan boleh keluar sebagai pemenang. 可以走出来成为得胜者。 Sungguh hal yang luar biasa, saudara. 弟兄姐妹，真的是了不起的 Kalau 一件 kita 事。 sudah mendengar tadi, 如果刚才我们已经听到了， seperti yang Mazmur tadi sudah tuliskan juga, ya. 就像刚才的诗篇已经记载， Jerat-jerat maut itu seakan-akan sudah membelit seluruh keluarga Pak Pendi. 死亡的毒钩就好像已经侵略了把本地所有的家人， Itu seperti jerat yang tiba-tiba datang, 就好像忽然之间来到的灾难， tidak diundang. 没有被邀请， Tiba-tiba jerat itu datang ke rumah. 忽然间就来到了。 Tapi puji Tuhan, 但是赞美主， semua itu ternyata pelajaran. 这一切都是一个功课， Semua itu didikan. 都是一个教导。 Tuhan lebih berkuasa. 上帝是有大能的， Yesus lebih besar 耶稣更大。 dari apapun termasuk COVID-19. 无论在任何的事上，包括冠状19的病， Kalau dia mengizinkan itu terjadi pada Pak Pendi, 如果他允许这件事发生在把本地身上， bilur-bilurnya juga yang menyembuhkan 他的边伤也来医治 Pak Pendi sekeluarga besar. 把本地一家人。 Oleh karena itu, saudara, 所以弟兄姐妹， hari ini 今天 apa yang menjeratmu? 什么来侵略你呢？ Kalau Pak Pendi COVID-19 yang menjerat, mungkin engkau mengalami hal yang lain. 把本地是被冠状19的病毒所侵略，可能你经历的是别的事， Mungkin kemiskinan, 可能是贫穷、 krisis ekonomi. 经济的困境。 Amsal berkata, 箴言说， kemiskinan itu akan datang seperti tentara yang menyergap kita. 贫穷就像一个军队来侵略我们。 Banyak di antara kita yang sekarang sudah tidak berpenghasilan 很多人现在已经没有收入了， dan begitu khawatir tentang hari esok. 这样的为明天来担忧， Itu juga seperti jerat, 这也就像是侵略了。 seperti yang Daud katakan tadi. 就像刚才大卫所说的， Atau yang lain, masalah keluarga menjadi jeratmu. 或者是别的问题呢，成为你的急流， Sehingga seakan-akan kau sulit sekali untuk hidup baru. 就让你很难能够来重新生活。 Selalu masa lalu itu menjeratmu. 很多时候呢，过去就是来侵略了你， Atau jerat itu berupa yang lain yang saya tidak bisa tahu apa masalah pribadi saudara. 或者是有一些别的问题是我不能够知道的。 Apapun masalah kita hari ini. 无论我们的问题是什么， Seperti nyanyian tadi katakan. 就好像刚才所唱的诗歌告诉我们， Kalau engkau teruji, 如果你被试验， imanmu teruji, 你的信心被试验， pengharapanmu teruji, 你的盼望被试验， percayalah, 你要相信 kasih Tuhan 神的爱 akan membuka jalan buat engkau. 将会为你来开路。 Dari apa yang tidak pernah kau pikirkan. 你无论没有想过的是什么， Dikatakan sungai di gurun 就是在山上 akan terjadi. 会成就。 Bisa bayangkan ada sungai di gurun? 可以想象吗？ Sesuatu yang tidak masuk akal. 一个不能够进入逻辑的， Mungkin kau mengalami itu sekarang. 可能现在你在经历， Hidupmu seperti gurun pasir 你的生命就像是沙漠、 yang begitu 沙尘， kering. 就是这样的干旱。 Mintalah ada sungai. 要求又有这一个 Sungai dari Bapa di surga 湖口，就是从天上而来的， yang akan menjadi jalan keluar 又带你走出 buat 路， setiap masalahmu. 来解决你一切的问 Saya 题。 ingin berdoa buat saudara. 我要为弟兄姐妹来祷告， Saudara yang berputus asa, 绝望的弟兄姐妹， saudara yang sakit, 有病的 saudara yang sedang 弟兄姐妹 kecewa,，失望的弟兄姐妹， saudara yang sedang merasa menjadi orang yang paling malang di dunia. 你觉得你在世界上是最倒霉的人， Saatnya saudara bangkit sekarang. 是时候你又兴起， Alami kemenangan 经历了得胜， seperti Pak Pendi 就 sekeluarga. 像把本地全家人， Mari arahkan tanganmu. 把你的手举起来。 Bapa, engkau melihat 天父，你看到了， tangan-tangan yang diangkat dijulurkan ke layar YouTube 每 ini. 一双举起向着屏幕的手， Kami tidak tahu apa permasalahan daripada sahabat, keluarga dan teman-teman 我 kami. 们不知道我们的朋友、我们的家人他这时候经历了什么事， Tapi satu hal kami mengerti 但 Tuhan. 我们明白一件事，主啊， Seperti juga
Pak Pendi mengalami sekeluarga. 就好像把本地一家人所经历的。 Engkau yang mengizinkan cobaan, 你允许这个试验， Engkau juga yang menyertainya. 你也与他同在， Karena itu kami tidak perlu takut. 所以我们不用怕， Iman kami 我 menjadi 们的 besar. 信心会更大， Iman kami menjadi kuat. 我们的信心会坚固， Pengharapan kami mengerjakan ketekunan. 我们的盼望呢，在追寻着持守坚固。 Kami akan berjalan dalam ketaatan. 我们一定要走在顺服当 Dan 中， melalui semua itu, 透过这一切， kami akan masuk dalam kasih 我 Tuhan. 们要进入主的爱 Di 中， dalam kasih itulah 在爱里面 ada kesembuhan, 有医治， ada mujizat, 有神迹， ada pertolongan. 有帮助。 Tuhan buka jalan buat kami. 主啊，你为我们开路， Terima kasih untuk kekuatan yang luar biasa 感谢这了不起的能力， yang kau berikan kepada Pak Pendi dan 是 Ibu 你 Esther. 是给把本地跟伊布 Sehingga Esther， mereka melewati Tuhan masa-masa yang begitu berat dalam sebagai pasien COVID-19. 直到他们能够经过这样困难的时期，是冠状19的病 Kami 毒的。 berdoa untuk seluruh keluarga besarnya, 我们为他们全家人来祷告， baik yang ada di Batam maupun di pulau Tuhan. 在巴丹或者是在这一个捕捞的， Engkau sempurnakan seluruh kesehatan mereka. 主啊，你完全了他们的健康， Dan kami terima kesembuhan ini dengan sukacita. 我们以喜乐来领受这个医治。 Tuhan juga menjaga kami semua. 主啊，你也保守我们所有的人。 Sekarang banyak di antara kami yang sedang sakit. 现在在我们当中有很多生 Kiranya 病， dalam nama Tuhan Yesus 相信奉耶稣的名 terjadi kesembuhan, 成就了医治、 pertolongan, 帮助， bahkan bagi kami juga 而且对我们 yang mengalami krisis 经 ekonomi, 历了经济困境的 krisis-krisis Tuhan sosial kemanusiaan, 这一些所有的困境， Engkau yang menolong kami. 你来帮助我 Di 们， dalam kasih Tuhan 在主的爱中 akan terjadi pertolongan, 会有帮助、成就 mujizat dan kesembuhan. 神迹跟医治。 Terima kasih Tuhan 感谢主， melatih kami semakin dewasa. 训练我们 Di 更成 dalam 熟。 nama Tuhan Yesus 奉主耶稣的名， kami sudah 我们已 berdoa 经祷告， dan menerima jalan keluar 领 ini. 受这出路。 Amin. Amin. Puji Tuhan 赞美 saudara. 主，弟兄姐妹， Jalanilah ujian ini. 要行测这个 Jangan 试验， jangan takut. 不要惧怕。 Saatnya saudara tunjukkan 是时候，弟兄姐妹表现出 sedalam apa iman saudara, 你的信心是多么的深， sebesar apa pengharapan 你的 saudara. 盼望是多么的大。 Percayalah, 相信， ketika iman dan pengharapan itu ada pada saudara, 当信心跟盼望在你里面， saudara akan masuk dalam kelas yang paling mulia, 你要进入最荣耀的等级， yaitu kasih. 那就是爱， Kasih kepada Tuhan, 爱上帝， kasih kepada sesama 爱同伴， akan menjadi sumber jalan keluar buat hidup 将 kita. 会成为你生命当中出路的源头。 Tuhan Yesus memberkati, 主耶稣祝福， lakukanlah ini dalam 又 hidupmu, 在你生命当中行出这一切， peliharalah iman, pengharapan dan kasih, 又保守着信望爱， maka jalan keluar 那这条出路 ada di depanmu. 在你的面前， Bukan karena kekuatan kita, 不是我们的能力， tapi karena Tuhan yang menyertai 但是因 kita. 为上帝与我 Tuhan 们 Yesus 同在。 memberkati 主耶稣 saudara. 祝福弟兄姐 Kita 妹， akan berjumpa kembali besok 我 malam 们明天晚上会再见， dalam ibadah pendalaman Alkitab. 在圣经的研讨中， Tuhan Yesus menolong kita semua 会帮助我们所有的人 melewati masa-masa yang sukar ini 经过这困难的时期， dan kita disebut orang-orang yang menang. 我们被称为得胜的人。 Selamat malam. 祝福大家晚安。 Doa saya menyertai saudara 我的 selalu. 祷告与弟兄姐妹同在， Shalom. 平安。